Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So ini dia Vivo V27 yang terbaru dan aku rasa V series ni antara series Vivo yang paling popular sekali dan memang setiap tahun ni yang Vivo akan letakkan kelainan juga keunikan untuk V series terbaru diorang. Dan aku rasa untuk V27 ni dia punya kelebihan dan juga selling point yang paling utama sekali adalah pada bahagian kamera dia. Lagi-lagi untuk korang nak ambil gambar malam pada portrait mode ataupun night mode dia. So aku akan cerita lebih lagi tentang dia punya kelebihan kamera yang korang semua boleh cuba sendiri nanti, okey? Pertama sekali aku nak ceritakan tentang rekaan pada Vivo V27 ni. Kalau korang tengok dia memang nyata berbeza lah daripada Vivo V25 sebelum ni. Dan kedudukan kamera V27 nampak lebih kemas dengan 3 setup kamera yang sebaris je. Kalau korang semua perasan juga dekat bahagian tepi kamera dia macam ada ambient light ataupun flashlight yang berbentuk bulat kan. Ini bukannya flashlight kamera yang biasa korang pernah tengok pada smartphone lain tau. Tapi Vivo gelar dia sebagai Aura Light. Vivo bukan saja-saja tau letak fungsi Aura Light pada bahagian kamera dia, tapi memang akan memberi kelebihan untuk korang nak cuba sendiri untuk ambil gambar malam dengan lebih baik. Dari segi kualiti binaan dia, memang smartphone ni rasa solid dan ada sentuhan premium dekat back panel yang jenis matte finish dan warna yang memang sangat menyelah gila kot. Konsep rekaan Vivo V27 ni menggunakan curve depan dan juga belakang, so memang rasa agak nipis kat tangan lah. Berat dia pun memang ngam je dalam 180 gram saja, so tak rasa beban untuk pegang smartphone ni lama-lama. Ada juga beberapa pilihan warna yang menarik untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia nanti. Yang warna aku gunakan sekarang ni adalah warna gold. Tapi aku nampak macam warna green tu paling unik sekali kot, sebab back panel dia ada features color changing tau. So dia akan bertukar warna daripada light green kepada dark green kalau expose dengan cahaya UV. So aku rasa kalau korang nak beli warna yang lebih stand out dan juga lebih unik, mungkin warna hijau tu antara warna yang menarik juga. Kalau korang nak warna yang macam nampak mahal, premium dan juga soft, aku rasa warna gold ni adalah pilihan yang paling sesuai sekali untuk korang lah. Seterusnya, apa yang membuatkan Vivo V27 ni nampak premium adalah dia punya penggunaan curve display screen. So aku rasa standard untuk phone mirror sekarang ni memang dia orang menggunakan phone level-level macam flagship dah kan. Sebab untuk panel screen dia saja menggunakan panel jenis AMOLED yang bersaiz 6.78 inci Full HD+. Yes, memang dah cukup besar dengan refresh rate 120Hz yang memang dah jadi standard untuk premium mid-range macam Vivo V27 ni. Korang juga akan dapat dengan in-display fingerprint sekali dekat screen dia yang memang pantas gila untuk korang unlock smartphone ni. Dan biasanya kalau dah gunakan panel jenis AMOLED dengan skrin yang besar macam ni, memang korang akan dapat kepuasan to the max untuk layan video dan tengok segala konten dekat display dia. Kalau display AMOLED dia pun punchy, cantik dekat semua bahagian dan juga cukup terang untuk kebanyakan situasi indoor ataupun outdoor untuk korang gunakan smartphone ni. Aku rasa untuk segmen mid-range premium macam Vivo V27 ni memang tak banyak nak komplain lah pasal dia punya display screen. Korang akan dapat kepuasan untuk price segment dia sebenarnya. Seterusnya untuk bahagian prestasi, aku rasa boleh tahan padu jugalah apa yang Vivo tawarkan pada V27 ni, sebab dia menggunakan chip MediaTek Dimensity 7200, ada rangkaian 5G dengan pilihan memori 8GB ataupun 12GB of RAM. In fact, korang juga boleh extend lagi 8GB virtual RAM yang menjadikan dia total 20GB RAM. So memang besar gila. Prestasi untuk chip MediaTek ni aku rasa memang dah standard lah, kelas mid-range premium yang powerful untuk korang buat segala task dengan smooth pada Vivo V27 ni. Nak lenjan game FPS dan juga mobile pun tak ada hal. Setakat ni penggunaan aku memang UI dia rasa smooth, ditambah pula dengan gabungan antara display AMOLED 120Hz dan juga chip MediaTek Dimensity 7200, of course dapat kepuasan yang cukup untuk pegang prestasi pada Vivo V27 ni. Bateri yang Vivo letakkan pada smartphone ni pun dah cukup besar tau, iaitu 4600 mAh yang good enough untuk penggunaan harian yang biasa. Kalau habis sekalipun, korang just gunakan saja Vivo 66W yang Vivo bagi sekali dalam kotak jualan dia, korang boleh charge dekat smartphone ni dengan sangat-sangat pantas lah. Daripada 0% sampailah 50% lebih kurang dalam 19 minit saja. So korang imagine untuk dia nak full charge, korang akan ambil masa less than 1 hour saja dekat Vivo V27 ni. So memang super fast dan juga dapat bateri yang cukup besar lah pada smartphone ni. In fact, Vivo V27 ni pun dah memang siap dengan the latest Vantage OS 13 berdasarkan Android 13. Seterusnya, apa yang aku perasan dengan smartphone ni, diorang cuba nak fokuskan juga lebih kepada bahagian fotografi, lagi-lagi untuk gambar portrait night mode dia. So aku akan ceritakan lebih kejap lagi pasal perkara tu. Tapi apa yang korang perlu tahu adalah smartphone ni menggunakan setup 3 kamera. Ada sensor wide 50MP Sony IMX766V yang ada OIS dan juga EIS, 8MP super wide angle kamera dan juga 2MP super macro kamera. Manakala selfie kamera dia menggunakan sensor yang memang cukup besar, iaitu 50MP juga, lebih kurang macam sensor kamera utama dia. Boleh cakap pasal kamera Vivo ni, aku ingat lagi lah dulu aku gunakan phone Vivo dan biasanya memang typically phone Vivo ni nampak over vibrant,
turn oversaturate dan juga AI processing tu membuatkan color untuk gambar tu jadi nampak pelik sikit kan. Tapi kali ni aku memang impress gila dengan kebolehan dan juga improvement yang Vivo letakkan pada kamera dia. Dari segi kawalan dynamic range dan juga color profile untuk V27 ni memang another level, dan aku rasa dia punya color tu memang dah sedia cantik dah. Untuk vibrant tu dia mampu kawal dengan sangat baik, dan kalau korang tengok dengan gambar waktu siang kejauhan tu tak nampak oversaturate sangat tau. Just nice je color processing dia. Masih boleh kekalkan details yang baik, lagi-lagi kalau guna mode high resolution yang akan enable kamera 50 megapiksel dia. Kamera ultrawide dia pun setakat ni tak ada kesan distortion yang ketara sampai benda yang straight jadi nampak bengkok macam kamera yang dulu-dulu, tapi sekarang dah nampak banyak improvement. Color processing, kawalan dari mid range dan juga FOV yang just nice je bagi aku. Fokus dekat kamera dia pun nampak laju juga untuk dikesan objek dan juga subjek. Portrait mode yang dapat asingkan antara subjek dengan background dengan kemas, dan efek bokeh yang memang cantik gila kot. Walaupun dekat gambar tu ada bulu halus-halus, tapi kamera dia masih boleh kesan dekat bahagian edge dan juga cuba asingkan background dengan jayanya lah. Cumanya sampai sekarang ni aku rasa Vivo masih tak boleh lari daripada ada titik kamera dia yang nampak soft gila dekat bahagian skin tone manusia. Kalau korang semua perasan, kebanyakan gambar manusia yang aku ambil ni memang akan dapat soft skin tone, lagi-lagi dekat bahagian muka lah. Kalau korang muka dah memang handsome, dia akan jadi double handsome lagi. Lagi-lagi kalau muka yang berjerawat, dia akan cuba tutup dekat bahagian tu dan juga softkan dekat bahagian kulit manusia supaya nampak lebih handsome dan juga lebih cantik. So mungkin sesuai lah untuk wanita-wanita di luar sana untuk gunakan selfie kamera ataupun kamera utama yang nampak very soft lah dekat skin tu manusia. Dan aku rasa paling impresif sekali mungkin dekat bahagian portrait mode dengan bokeh effect dia. Padu gila babe dia punya bahagian bokeh effect tu. Seterusnya untuk gambar malam, seperti korang tahu yang Vivo ada perkenalkan features yang digelar sebagai Aura Light pada V27 ni, dan technically aku rasa features ni lebih kurang je macam flashlight untuk smartphone yang biasa korang gunakan. Tapi Vivo ada letakkan keunikan dan juga kebolehan yang luar biasa jugalah untuk menampakkan warna dan juga kecerahan tu lebih enhance lagi berbanding dengan flashlight smartphone yang biasa. Untuk nak enable fungsi Aura Light ni memang very simple, lebih kurang macam korang turn on flashlight saja, just masuk camera apps dan tekan dekat bahagian atas tu sajalah, dia akan on ataupun auto. So korang just pilih apa yang korang nak. Memang nampak berbeza kalau gunakan Aura Light dan juga tanpa Aura Light tau. Lagi-lagi untuk gambar malam yang ada backlight. Kalau tak ada Aura Light, gambar akan nampak kusam dan juga ada efek lampu oranye kalau suasana tu penuh dengan lampu oranye lah. Tapi kalau guna Aura Light, dia dapat seimbangkan pencahayaan dan juga warna jadi lebih baik. Subjek pun dia boleh fokus dengan lebih baik dan juga skin tone yang nampak balance daripada tanpa Aura Light. Obviously memang nampak berbeza dan juga ada kelebihan lah untuk features Aura Light ni. Dia bukan sahaja letak. Cuma korang kena tahu yang bukan semua situasi kita perlu guna Aura Light. Sebab kalau tak kena dengan situasi dan pencahayaan yang sesuai, Aura Light akan buat gambar ada kesan efek cahaya yang terlebih lah. Nampak macam pelik sikit gambar tu kalau korang gunakan dalam situasi yang tak kena sebenarnya. Aku rasa fungsi ni mungkin sesuai untuk situasi yang banyak cahaya lampu warna oranye dan juga memang situasi tu betul-betul gelap sampai kamera susah nak fokus kalau tak gunakan Aura Light. Kalau korang dapat situasi macam ni, aku rasa memang sangat sesuai lah untuk gunakan fungsi Aura Light pada kamera Vivo V27 ni. Kalau nak cakap pasal gambar malam dia, walaupun tak guna fungsi Aura Light, aku rasa memang dah cukup cun habis dah untuk gunakan fungsi night mode dia saja pun sebenarnya. Tapi bergantung pada situasi jugalah. Ada yang okey, ada juga yang kurang okey, yang kurang memang kena gunakan Aura Light dia. Not bad juga untuk gambar daripada super moon dia, dan paling best sekali adalah pilihan style untuk portrait mode dia. So macam-macam style yang korang boleh cuba. Aku rasa yang paling aku suka sekali adalah pada bahagian mode vintage dan juga party style dia. Nampak lain guys gambar tu, dan korang just boleh terus upload saja dekat social media dan mungkin orang akan nampak, ni gunakan kamera DSLR ke apa ni kan. Tapi tidak, just gunakan Vivo V27 saja untuk dapatkan gambar ala-ala macam party style. So just ambil dan korang kena shake sikit lah untuk dapat party style punya gambar tu. Ini bukannya dekat dalam clubbing apa semua tau. Ini just dekat kawasan-kawasan kedai je aku ambil. Memang totally tak ada orang pun. Aku seorang je kat situ. So memang sangat menarik lah untuk gunakan mood portrait dia. Konklusinya aku rasa Vivo V27 ni memang worth to buy lah dari segi dia punya spesifikasi dan juga apa yang Vivo tawarkan pada smartphone ni. Rekaan yang premium dan juga solid, ada juga features kamera yang bagi kelebihan untuk korang enhance lagi style fotografi korang, walaupun korang bukannya professional photographer pun boleh juga dapatkan gambar yang dah seri cantik dah. Harga rasmi dekat Malaysia untuk Vivo V27 ni bermula RM1,799 untuk 8GB RAM dan juga 256GB storage, manakala satu lagi varian yang paling tinggi sekali iaitu 12GB RAM dengan storage yang sama
sama dengan harga RM1,990 saja. Kalau korang tengok pada specs dan juga apa yang ditawarkan pada smartphone ni, mungkin korang akan jumpa pada brand lain dengan harga atas RM2,000. So untuk Vivo V27 ni korang just boleh dapatkan dengan harga bawah RM2,000 saja guys. So memang sangat berbaloi dan juga berpatutan untuk apa yang Vivo tawarkan pada model yang terbaru ni. Tapi kalau korang semua rasa yang bajet korang tu tak apa-apa nak tinggi sangat tapi still nak beli phone Vivo, ada satu lagi phone mid-range Vivo yang terbaru juga yang diorang perkenalkan, iaitu Vivo V27e yang terbaru. So walaupun dia just mid-range budget saja, tapi Vivo still bagi specs yang boleh tahan padu juga guys. Untuk V27e korang akan dapat panel jenis AMOLED yang jenis flat dengan refresh rate 120Hz yang cukup cantik dan juga smooth. Hadir dengan 8GB RAM dan korang boleh tambah lagi 8GB virtual RAM menjadikan dia total 16GB RAM. Vivo juga letakkan bateri berkapasiti 4609mAh yang cukup besar dah sebenarnya dan dapat sekali dengan 66W flash charge dalam kotak jualan dia. Rekaan yang digunakan pada V27e memang sedap pegang lah sebab dia gunakan konsep berkotak dan berbeza daripada V27 yang gunakan konsep curve display. Tapi aku rasa yang paling unik sekali dengan smartphone ni adalah dia punya warna dan juga texture back panel yang lain daripada smartphone yang lain. So memang stand out gila kot warna yang dipaparkan pada back panel V27e ni. In fact, V27 ini juga ada features aura light yang sama je macam V27. So memang best lah untuk korang nak explore untuk shoot gambar malam ataupun portrait night mode dia. Dan aku rasa kalau nak compare antara kedua smartphone ni, mungkin korang boleh nilaikan lah mana satu smartphone yang lebih sesuai dengan bajet korang semua, antara V27e yang lebih murah sikit dan mungkin features ataupun performance dia berbeza lah daripada V27 yang lebih advanced dan juga aku rasa lebih nampak premium lah. Apa pun korang just boleh kongsikan dekat bagi komen mana satu smartphone yang korang lebih suka antara V27 ataupun V27e. Anyway, terima kasih kerana menonton video sampai habis dan sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Tapi unik lah untuk V27e. Color dia ni pun cantik juga sebenarnya. Premium lah.